selama 15 hari berapa jam? 15 jam. Maknanya 15 jam adakah cukup sehari semalam 24 jam? Tak. Bila tak, maka darah itu adalah darah, bukan darah haid, tapi darah, ulama kata antara dua. Sama ada darah fasad, yakni maksud fasad tu darah rosak, atau darah istihadah, yakni darah penyakit. Boleh faham? Jelas tak? Antara perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian dalam masalah perempuan haid ni, sunat untuk tidak memotong kuku, itu kita sebut dah. Tapi kalau dia potong juga, hukumnya makruh. Tapi lebih baik sunat kita tak potong kuku, tak potong rambut masa dalam keadaan haid. Tapi kalau tak sengaja terpotong, lupa, jadi memadai, kata ulama, basuh tempat yang bekas dipotong sahaja. Tak ada masalah. Ketika darah berhenti, perempuan boleh berniat melaksanakan puasa walaupun belum mandi wajib, kerana puasa diharamkan disebabkan haid, bukan hadas. Okey? Bangun subuh tu, dia tengok pek kering, maknanya darah berhenti dah, maknanya dia suci dah. Jadi dia sebelum azan subuh tu dia niat siap-siap dah puasa. Jadi dia boleh puasa, padahal dia tak mandi lagi, tak mandi wajib lagi, boleh sah puasanya. Kerana yang tak sah puasa ni haid, bukan sebab hadas. Boleh faham? Okey, itu maksud dia. Berbeza dengan solat, penghalangnya adalah hadas, tetapi yang menyebabkan terhalang maniknya solat ialah kerana hadas. Jadi selagi dia tak mandi, dia tak boleh semayang. Juga berbeza dengan jima', sebab ada nas yang jelas melarang menjima' isteri sebelum bersuci. Jadi kalau isteri masih lagi belum mandi, haram berjima'. Kena mandi dulu. Hukum puasa perempuan yang telah berhenti haidnya walaupun belum mandi hadas besar adalah sah, tetapi disunatkan mandi wajib sebelum fajar supaya dia dapat melakukan puasa dalam keadaan suci. Memang kita jawab tadi, haid dia dah berhenti, dia puasa, tetapi afdal dia mandi dulu pada pagi tu supaya puasanya dalam keadaan bersuci dah. Okey, itu afdal. Ketika tidak berpuasa kerana haid, tiba-tiba haidnya kering pada siang bulan Ramadan, dia sunat untuk imsak, tidak makan dan minum. Okey, subuh tu haid lagi, zuhur tengok-tengok masa zuhur kering dah haid dia, baik dia kering dah, maka maknanya dia dah suci. Habis macam mana nak puasa? Tak boleh dah, sebab puasa kena mulai daripada pagi, mana boleh mulai daripada tengah hari. Jadi dia tak berpuasa. Walaupun tak berpuasa, dia kena imsak. Apa makna imsak? Imsak tu maknanya menahan. Kita duk faham imsak tu waktu imsak. Bukan. Imsak maknanya menahan diri daripada makan dan minum. Tetap tak boleh makan minum, jangan buat selamba. Tu yang suami John sekali tu. Dia buat amboi sedap, dia kata aku nak tak makan sekali. Dia buat tengok satu family. Kan? Tak boleh. Dia sedap dia makan. Kita menyandar tepi tong gas. Bagi perempuan yang telah berhenti haid tetapi belum sempat mandi, disunatkan membersihkan alat kemaluan dan berwuduk jika ingin makan, minum ataupun tidur. Kalau haid dia dah berhenti tapi dia tak sempat mandi lagi sebab lapar sangat perut, kalau dia nak makan, dia kena bersihkan dulu kemaluan dia dan berwuduk, sunat berwuduk. Barulah makan, minum ataupun buat apa-apa perbuatan yang baiklah, yang bukan ibadat. Kalau dia tak buat benda tu, Ustaz, hukumnya makruh. Tu. Dan lagi haram menjima' isteri yang sedang haid. Jangan kau suka isteri haid haram jima'. Lepas tu
orang perempuan kalau cerdik, ni kata ulama ni, kalau orang perempuan yang cerdik, bila nak pilih tarikh nikah, cari tarikh yang dia suci. Jangan pergi bubuh tarikh yang dia tengah haid. Mampulah lelaki, kan? Faham? Tak, ni ulama sebut, bukan anak sebut, ulama sebut. Dia kata perempuan yang bijak hendaklah memilih tarikh nikahnya dengan tarikh yang suci. Ada. Bakal suami dia tu malam pengantin tu, malam sebelum nak nikah, esok nak nikah, nak sepapan telur makan. Nah, mentah-mentah gitu buat cicah roti. Nah, tengok esok jam. Nampak lepak kedai kopi kan? Naya. Baik. Hikmah keluar darah haid. Sebab apa Allah keluarkan darah haid bagi perempuan? Dia ada 4 hikmah. Yang pertama, tanda perempuan tu sihat. Sebab maknanya kitaran darah dia berjalan hidup. Sebab yang keluar tu darah kotor, Allah cuci. Macam kita sebih minyak hitam lah. Dah kotor minyak hitam tu kena buang. Memang darah haid pun macam hitam juga. Jadi cuci. Dah kita Ustaz tak keluar. Kita lelaki kena bekam. Sebab tu lelaki sunat bekam, perempuan tak masuk sunat. Perempuan harus bekam. Bukan sunat, lelaki sunat bekam. Sebab perempuan memang keluar dah, lelaki tak keluar, jadi kena paksa bagi keluar. Tu. Dengan cara berbekam. Sebab apa? Sebab lelaki juga kadang-kadang walaupun tak bekam pun, tapi lelaki ni dia aktif, dia buat kerja banyak. Jadi kadang-kadang darah kotornya tu kurang sedikit. Sebab dia keluar dalam bentuk peluh. Sebab lelaki cergah buat aktiviti. Perempuan ni fahamlah, kan? Dia cergah tu sekali-sekala. Ada masa-masa mood dia baik ke? Kalau tak kan, tu orang perempuan. Orang kahwin nanti tahulah, kan? Nikah tak nikah lebih kurang. Kan? Tu cerita dia. Jadi perempuan Allah buat memang automatik keluar dah. Tu Allah Maha bijaksana, kan? Jadi hikmah kedua, tanda sudah balik. Maknanya itu membuktikan dia dah balik keluar darah haid. Yang ketiga, tanda tidak mengandung. Darah haid, keluar darah haid, maknanya tak mengandung. Lepas tu orang perempuan bila dia dah kahwin, bila dia tengok patutnya dia, sebab tu kita kata haid ni sebenarnya dia ada jadual dia. Dia orang cakap adat, rutin. Kalau sekian-sekian hari mesti. Tiba-tiba dia tengok hari tu darah tak keluar. Dia tunggu lagi. Esok tengok darah tak keluar lagi. Lusa tengok darah tak keluar lagi, dah 3 hari. Kalau ikut kebiasaan waktu ni darah keluar dah. Pergi beli alat tu. Alat tu dia masuk tu, tengok dia, kalau tak silap anak pun tak faham nak baca macam mana. Dia yang faham orang perempuan ni. Dia kata ada 2 line. Kalau 2 line tu maknanya subuh. Maknanya mungkin jadi benih dalam tu. Kalau 1 line dia tak jadi. Kalau 3 line, masalah besar. Tu. Dan dia macam tu. Depa tahulah, kita tak tahu. Cumanya bila kita balik kuliah tu, abang dah jadi ayah. Kita pun ayah siapa pula? Anak kita memang tak faham. Dah rupanya dapat anak. Alhamdulillah. Tu. Jadi kalau darah dia tu keluar, maknanya belum mengandung lagi lah. Jika tidak keluar darah haid, satu lagi tanda darah tak keluar, tapi tak semestinya darah tak keluar tu mengandung. Ada yang kedua pula, darah tak keluar bukan sebab mengandung, tapi sebab menopause. Tahu menopause? Maknanya apa? Habis waktu dah lah. Apa? Expired? Bukan. Tak, maksudnya dia tak boleh beranak dah. Tak boleh salin dah. Tak expired lagi, boleh makan lagi. Cuma dia tak boleh beranak dah. Tu. Sekitar umur 50 atau 60, lebih kurang gitulah. Ada. Baik.
Mana yang penting dia. Tapi ia mengikut kesepakatan ittifaq ulama seperti yang berlaku kepada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah, satu-satu manusia yang tidak ada haid, iaitu anak kepada baginda Nabi SAW. Sepanjang umur beliau tidak pernah keluar haid sepanjang hidupnya. Allah sentiasa menyuci. Jadi maknanya Siti Fatimah sentiasa dalam keadaan suci sampailah ke akhir hayatnya. Tak pernah dalam keadaan kotor. Haid ni kita panggil kotor lah. Kan? Lepas tu kadang-kadang dia kata dalam kotor ni bang. Dalam kotor kena faham lah orang lelaki. Dalam kotor, apa yang kotor? Dia bersih kan dia kata. Dah faham maksud kotor, maknanya haid lah. Atau dia kata datang bulan. Kita datang bulan kat mana pula datang bulan ni kata. Nak datang bulan maksudnya haid lah. Bengong untuk lelaki. Baik. Selesai bahagian haid. Kemudian kita pergi nifas. Muka surat sebelah. Darah yang keluar mengiringi beranak, itu definisi nifas. Dia ambil nifas. Kerana yang keluar tu satu nafas yang baru, maka darah itu dipanggil darah nifas. Kerana anak keluar. Tapi syarat, makna darah nifas, darah yang keluar selepas anak keluar. Itu kena faham betul-betul. Perkataan selepas tu, maknanya lepas anak keluar, baru darah keluar, baru nifas. Kalau darah tu keluar sebelum atau semasa anak keluar, bukan nifas. Okey. Adapun darah yang keluar sebelum beranak, maka tidak dinamakan nifas. Nampak ni Syekh dia tekan. Sekurang-kurang nifas itu satu lahzah. Lahzah ni maknanya sedetik atau saat. Kalau dalam bahasa kitab lama dia kata seperludahan. Macam tui, tu kan saat lah tu. Jadi maknanya kalau jatuh setitik pun darah, kira nifas dah. Walaupun tak biar banyak, bukan secawan, setitik jatuh ke lantai, dikira darah nifas. Sebanyak-banyak darah nifas 60 hari. Yang paling maksimum darah nifas keluar 60 hari. Maknanya kalau keluar selepas 60 hari, maknanya hari ke-61 keluar darah. Darah tu darah apa? Istihadah. Pandai. Bukan lagi darah nifas. Sebab maksimumnya 60 hari. Tapi ghalib kebiasaan 40 hari. Yang biasa-biasa normal perempuan lah 40 hari. Ini juga berdasarkan istiqra' Imam Syafi'i. Okey. Okey, selesai. Kemudian istihadah. Istihadah pula. Darah yang keluar pada bukan masa haid dan nifas. Definisi darah istihadah ialah darah yang keluar bukan pada masa haid, bukan pada masa nifas. Jadi selain haid nifas, itulah darah istihadah. Bila-bila mana pun. Nanti kita akan tengok jenis darah istihadah ada 5 keadaan. Okey. Sekurang-kurang masa mengandung itu 6 bulan 2 lahzah. Dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Ghalibnya 9 bulan. Baik. Masa yang paling kurang dalam Islam orang perempuan mengandung ialah 6 bulan. Jadi kalau dia lahir 6 bulan dan ke atas, maka dibolehkan dibinkan atas nama suami dia atau nama ayah budak tu. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, hukumnya haram. Tak boleh dibinkan atas nama suami dia atau ayah dia, ayah budak tu, bawah daripada 6 bulan. Kemudian pula macam mana kes, kena bawa pergi ke Jabatan Agama, ke Mahkamah Syariah untuk dibicarakan. Anak ni anak siapa? Kena ada siasatan. Kenapa kurang daripada 6 bulan? Cek. Mana tahu sebelum nikah ada buat dengan siapa-siapa ke sebagainya. Nak hukumkan sama ni anak zina ke ataupun anak kerana dirogol. Dia ada 3 keadaan. Sama ada anak zina ialah perbuatan zina lah, kan? Sama ada ni lah, suka sama suka.
ataupun kerana dirogol, dipaksa. Dia tak nak tapi kena rogol. Ataupun yang ketiga namanya wati syubhah. Tahu wati syubhah? Wati-wati ni nama lain bagi jima'. Syubhah tu maknanya samar-samar. Wati syubhah ni maknanya persetubuhan yang tidak sengaja. Balik lewat malam, salah masuk rumah. Contoh kan? Lepas tu dia ingat bini dia dalam gelap bilik. Bangun siang, siapa hang? Lah, salah orang. Tiba-tiba subuh keluar jadi anak, itu panggil wati syubhah. Tapi atas jalan tak sengaja lah. Jangan esok pagi alang-alang kita dah ni, kita sekali itu kan wati syubhah, itu zina. Jadi sebab dia perkara yang tidak disengajakan. Memang benda ni jarang berlaku, tapi ini sebagai maklumat kita. Cantik tulis. Selagi orang ustaz-ustaz lain mengajar wati syubhah, bela pula apa dia wati syubhah. Itu panggil wati syubhah. Kan? Lepas tu jangan bagi nama anak wati. Makna wati jima. Wati, jima. Nak nanya kawan tu. Kalau nama dia panjang, list dia apa? Ada nama artis apa tu? Tahu. Lisdawati kan? Jangan bagi wati je, bagi Lisda ke kan? Sial makna wati tu. Sedih. Baik. Kemudian kita simpulkan. Okey, supaya senang kita nampak. Apa tu haid sekali lagi? Haid ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara biasa atau sihat. Warnanya kehitam-hitaman. Terasa habanya kepanas-panasan. Saya tak pernah rasa lah. Tapi macam air kencing kita. Kerana dia rasa suam-suam gitu. Bukanlah panas sampai melecur dah, tapi suam-suam gitu. Dan diikuti rasa mual pada perut. Sebab tu perempuan kalau dalam keadaan period, jangan buat hal dengan dia. Kita lelaki suami buat lebih kurang sudahlah. Sebab kalau tak perang besar lagi. Dia mood dia tengah tak baik. Sebab apa mood tak baik? Sebab perut ni tengah tak apa orang cakap tak selesa. Sebab tu darah tu keluar. Jadi dia macam-macam hal lah hari tu. Tapi mudah je kalau nak bagi dia tenang balik, nak bagi dia relax, cakap dia, jom kita pergi kedai emas. Tu tip tu, ambil tu, cantik-cantik. Tip tu. Nah, dalam kitab tak sebut. Tu pengalaman. Baik. Paling lama darah haid ialah 15 hari beserta malamnya. Jika lebih daripada 15 hari bukan lagi darah haid. Kemudian masa suci pula. Okey, masa suci maknanya darah berhenti. Jadi masa suci paling kurang mesti 15 hari. Kalau bawah 15 hari tak boleh dikatakan suci. Kebiasaan normal perempuan 24 atau 23 hari. Itu biasa. Yang ulama tetapkan 15 hari paling kurang. Tapi yang biasa-biasa 24, 23. Paling lama tidak terkira. Tak ada batas. Sepakat ulama kata bila-bila pun. Kan? Okey. Darah nifas pula. Apa darah nifas? Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Sama ada lahirkan anak tu mengikut jalan biasa atau jalan luar biasa. Ikut tingkap ke apa ke. Kan? Tu. Dan darah tu sekurang-kurang 1 lahzah sedetik. Ataupun seperludahan, sikit saja. Biasanya 40 hari, paling maksimum 60 hari. Darah istihadah lawan balik daripada darah haid dan nifas. Clear? Jelas? Kenal darah. Beberapa jenis darah istihadah. Yang pertama, darah yang keluar daripada rahim gadis yang belum berumur 9 tahun. Tak cukup umur lagi, bawah 9 tahun darah tu keluar. Itu juga dipanggil istihadah. Darah yang keluar dari rahim perempuan kurang daripada sehari semalam, kurang daripada 24 jam. Darah yang tak cukup, darah tu keluar tapi tak cukup 24 jam, pun istihadah juga. Keluar dari rahim perempuan lebih daripada 15 hari.
paling maksimum haid 15 hari. Darah tu keluar lepas 15 hari. Hari ke-16 keluar, darah tu juga namanya istihadah. Yang keempat, darah yang keluar dari rahim perempuan yang melahirkan lebih dari 60 hari nifas. Maknanya 60 hari paling maksimum nifas, 61 hari keluar lagi darah. Itu namanya darah istihadah. Yang kelima, darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum habis masa suci 15 hari. Dalam tempoh patutnya masa suci itu 15 hari. Darah tu keluar waktu masa suci, darah tu juga darah istihadah. Clear? Faham tak? Cara angguk tu macam ragu-ragu gak nak angguk ni kan. Tak apa, belajar banyak-banyak guru, banyak-banyak kitab akan meningkatkan lagi kefahaman. Ana dulu pun tak faham-faham, kat 2-3 tahun tak faham-faham. Sampai kena lukis kat whiteboard ni. Tok guru tulis ikut kalender 1 2 3, kalau hari ni macam mana. Sebab dia lain-lain kes. Kita ni baru dengar teori je, kita tak tengok secara realiti, praktikalnya. Secara betulnya kalau berlaku macam tu macam mana? Contoh 3 hari darah keluar, hari keempat tu suci ke haid? Nak kata macam mana? 3 hari darah keluar, hari keempat kering, pek kering. Hari kelima keluar balik darah. Hari kelima tu darah apa? Kalau bini tanya macam, bang hari kelima darah hamda? Kok mu ni. Aku pun pening dia kata. Kena belajarlah suami. Ingat nak nikah saja. Tengok sah gini tarik. Tapi tak kerti apa. Kena belajar. Ingat, selagi mana dalam tempoh haid berapa? 15 hari. Bila dalam tempoh haid, darah yang keluar tu dikira darah haid. Itu yang syarat pertama. Syarat kedua, masa suci tak cukup. Sebab masa suci ialah sekurang-kurangnya 15 hari. Tadi kering berapa hari? 1. Maka bukan masa suci. Sebab masa suci mesti 15 hari. Tu kena faham. Boleh? Sini angguk lah. Keluar sekejap lagi kena mi goreng. Berapa hari lah? Kat 15 tahun rasa masa suci. Mampu kan. Tapi tak apa, itu penting kita duduk di pondok, ada guru, ada ustaz, ada kitab. Jadi terlupa tu biasalah manusia fitrah. Bila lupa buka balik kitab atau jumpa guru. Tu. Tapi kalau yang langsung tak ada mengaji apa? Kitab pun tak ada, guru pun tak ada. Habis nak tanya siapa? Tu. Lah kali tanya Google, Syekh Al-Googli. Habis keluar yang bukan-bukan merepek, entah mana punya fahaman keluar. Baik. Bagi orang perempuan, boleh ada masih sikit kan? Okey, ini untuk masalah penyakit istihadah. Macam mana dia nak buat? Bagi orang perempuan yang mengalami istihadah, tapi dikiaskan juga kepada lagi 2 penyakit. Apa dia? Ingat balik. Istihadah lagi apa? Dia ada 3 semua. Istihadah lagi sulusul baul lagi daimur rih. Ingat sampai bila-bila 3 ni. Okey, macam mana nak buat kalau ada 3 ni? Perempuan istihadah lah. Sulusul baul pun perempuan boleh jadi juga, tapi yang kena selalu lelaki. Daimur rih perempuan kot gerak. Kuat kentut. Baik. 3 ni kan. Habis kalau ada 3 penyakit ni macam mana nak buat? Okey, dengar betul-betul. Yang pertama, mencucikan dahulu. Kalau istihadah, cuci darah istihadah dari kemaluannya sebersih-bersihnya. Kalau sulusul baul, cuci alat kemaluannya daripada air kencing yang keluar tadi tu. Kalau daimur rih, cuci bahagian lubang ponggongnya. Kemudian nak buat macam mana? Dan bagi istihadah, meletakkan kapas di lubang faraj, tapi dengan syarat jika tidak berpuasa. So ambil kapas, sumbat ke dalam lubang tu. Kalau yang istihadah. Kalau yang lelaki, tak payah sumbat lah. Kita kecil sangat lubang. Naya. Nak pedih lagi. Bubuh depan kepala je. Kalau ponggong, celah ponggong tu je. Jangan sumbat masuk dalam, takut tak boleh keluar dah. Bahagian luar je, zahir dia tu. Letak situ. Tutup. Okey. Letak kapas. Tapi bagi yang tidak berpuasa, kerana apa? Kalau masa puasa, batal puasa. Sebab apa batal puasa? Sebab dia masuk ke dalam
rongga yang terbuka. Jadi kalau masa puasa dia cara lain. Kalau tak puasa itu cara dia. Untuk apa tujuan ni? Menahan darah daripada limpah keluar. Kalau sul-sul baul, menahan air kencing daripada terkena pakaian lain. Kalau da'i murih, menahan daripada kentut dia tu. Tapi da'i murih ni dia dimaaf juga. Sebab memang payah. Angin pun kita tutup ni pun dia keluar juga. Kan? Tu. Baik. Jika berpuasa batal jika meletakkannya di lubang faraj. Boleh juga memakai, tapi kalau masa bulan puasa nak buat macam mana? Pakai tuala wanita tu, tepek je. Tapi basuh dulu sebelum tu. Jadi kalau darah tetap keluar juga, dia tak kena pakaian lain, tapi dia kena dekat bahagian kapas ataupun tuala wanita yang diletakkan tu. Maka kalau dia keluar juga, teruskan sahaja semayang. Kerana dimaaf atas alasan masyaqqah, kesusahan. Dan solatnya dikira sah. Jadi tak payah risau, ini ulama dah fatwakan. Jadi ikut saja sudah. Dan dalam kitab Subian dinamakan tahfuz. Perbuatan yang dinamakan tahfuz ni wajib diulang setiap kali hendak solat yang fardu. Wuduk juga wajib diulang setiap kali hendak solat fardu. Tiap kali nak semayang fardu, kalau dia kena jenis penyakit macam ni, tiap-tiap kali nak semayang fardu kena buat. Yang ketiga, wuduk hendaklah dilakukan selepas masuk waktu solat. Tidak sah berwuduk jika belum masuk waktu solat. Ada orang yang kena penyakit ni, tiga-tiga tadi ni lah, sul-sul baul dengan da'i murih ni, dia kena tunggu masuk waktu baru boleh ambil wuduk. Kalau dia ambil wuduk sebelum masuk waktu, tak sah wuduk dia. Okey. Kemudian yang keempat, sekali wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu saja, sebut dah tadi. Yang kelima, boleh solat sunat sebanyak mana rakaat pun dengan wuduk itu. Tapi kalau sembahyang sunat boleh banyak mana pun. Sembahyang fardu sekali saja boleh guna. Yang ketujuh, 1 2 3 4 5 6 7. Solat hendaklah dilakukan segera selepas berwuduk dan tidak boleh ditunda. Jika solat dilengah-lengahkan selepas wuduk, maka wuduknya wajib diulang kerana ditakuti darah akan keluar lebih banyak. Bagi orang yang ada tiga penyakit ni tadi, dia kena buat secara berturut-turut, mualat. Lepas bersih ambil wuduk, lepas ambil wuduk terus sembahyang. Itu. Salam dia yang kedua batal dah dia punya wuduk. Itu. Dia tak boleh diselangi dengan benda lain. Kalau selang kena mula daripada awal balik. Tak sah. Faham? Tu. Orang yang berpenyakit kencing tak lawas pun samalah keadaannya. Macam tadilah kita sebut tadi, sul baul tadi tu. Sama. Baik. Itu saja berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah. Nanti kita akan sambung bab seterusnya, perkara-perkara yang haram sebab nifas. Hari itu kita belajar perkara yang haram sebab junub. Sebab tu anda cakap beza haram dia lain. Dia ada yang sama, ada yang tambahan. Tapi bagi orang yang haid dan nifas ni lain pula haram dia tu, ada tambahan sedikit. Sebab tu dia asingkan bab. Yang hari itu kita belajar tu untuk junub saja. Junub ni maksud apa? Hadas, berjima ataupun keluar air mani, itu saja. Tapi kalau perempuan haid nifas ni, dia punya syarat pantang larang dia tu, haram dia tu ada tambahan sedikit. Nanti kita akan tengok pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada tengah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa amalana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin
mukhlisin, wa dzunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.